Nanas atau Ananas commercius merupakan sejenis tumbuhan tropika yang merupakan tanaman asal di negara Bolivia, Brazil dan Paraguay. Tanaman ini dibawa masuk ke Malaysia oleh Portugis pada abad ke-16 dan sehingga kini ia kekal menjadi tanaman pertanian yang menghasilkan pendapatan lebih 500 juta setahun kepada negara. Hari ini terdapat pelbagai jenis nanas yang ditanam di negara ini dan terkini adalah nanas MD2. Nanas MD2 dikategorikan nanas premium disebabkan ciri-cirinya yang unik, rasa dan kemanisan yang berbeza. Sehingga kini, keluasan nanas MD2 adalah sekitar 2,900 hektar daripada keseluruhan kawasan tanaman nanas negara seluas 16,500 hektar. Disebabkan keenakannya pengeluaran nanas MD2 sehingga kini masih tidak dapat menampung permintaan yang tinggi di dalam dan luar negara. Oleh itu, Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia telah mewujudkan program kelompok komuniti penanaman nanas MD2 untuk memastikan bekalan nanas MD2 tidak terputus serta dapat meningkatkan industri nanas negara. Projek komuniti penanaman nanas yang diterajui oleh LPNM ini terdapat di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak. Sementara itu, projek komuniti penanaman nanas MD2 yang dibangunkan di Bukit Kecil, Setiu Terengganu merupakan contoh kejayaan program ini yang telah berjaya menghasilkan jutawan nanas kerana MD2 merupakan salah satu sumber kekayaan baru pertanian negara. Jadi salah satu objektif utama kita punya kelompok penanam nanas adalah untuk meningkatkan sosioekonomi petani-petani dan pekebun-pekebun di sini secara berkelompok, sebab tanaman nanas ini menjanjikan pulangan yang baik selain daripada pasaran yang kita dapati amat baik. Setakat hari ini memang kelompok di sini mampu untuk menghasilkan nanas yang baiklah untuk negeri Terengganu khususnya. Dan di Terengganu ada dua projek, iaitu projek kelompok Bukit Kecil dan juga projek kelompok di Kijal, Kemaman. Dan dalam Malaysia terdapat bentuk-bentuk projek kelompok seperti ini seperti di Kedah, di Johor dan beberapa negeri lain seperti di Sarawak, Sungai Mata. Jadi projek ini kita mensasarkan untuk pengeluaran nanas yang kita sekarang ni beri tumpukan untuk nanas MD2 seperti yang kita lihat. Kerana nanas MD2 sekarang ni di sini kita telah merekodkan pengeluaran sebanyak 36,000 metrik tan, ya, 1 hektar, yang menjanjikan pulangan lebih kurang RM50,000 untuk satu musim penanaman serta menjanjikan pulangan RM5,000 sebulan. Jadi penanam nanas ni kalau diusahakan dengan betul macam di kelompok ini, memang saya percaya dia boleh memberikan pulangan yang bagus. Saya pada mulanya saya tanam nanas Sarawak, lepas tu tanam nanas M36. Lepas tu Datuk KP ada datang melawat kat sini, lepas tu dia pun bagi pengesyuran lah. Dia kata tanaman nanas MD2 ni boleh jadi jutawan. Dia kata kalau buat 10 hektar. Jadi saya pun pada peringkat awal tu memang tak berminat lah. Lepas tu ada member tu dia ajak buat join sekali. Jadi saya pun terus buat. Tu ya, jadi pengesyuran daripada Datuk KP daripada asalnya. Dia pada peringkat awalnya cabaran tu tak ada masalah mana sebab saya tanam nanas Sarawak tu jadi rezeki nak jadi berpihak pada saya kan. Jadi saya buat yang pertama tu berjaya, yang kedua terus berjaya dan saya beli tanah. Hasil yang pertama saya beli tanah, yang kedua beli tanah, lepas tu ada pengesyuran daripada Datuk KP, dia kata kalau tanam nanas MD tu dia kata boleh jadi jutawan, dia kata 10 hektar. Jadi pada masa tu sebenarnya saya pun tanah saya sendiri cukup dah 10 hektar. Cuma nak buat tu cuma tak ada pengalaman lah. Cuma pengalaman pertama tu dia kata tak apa, kita bagi didikan lah, dia bagi lawatan ke Johor, ke Aitan mana, lepas tu kita sendiri pergi ke Banting apa, semata-mata untuk nak belajar cara nak tanam nanas MD2 lah. Itulah penglibatan pertama. Hasil pertama saya dapat 15,000 dengan pokok jumlah 3,000 tu, bukan kata 100%. Dia ada yang tak berbuah, ada yang kena makan ke benda, ke musuh-musuh. Ada yang buruk kepala apa, tapi kita mampu dapat 15,000 lebih, 3,000 pertama. Dan seterusnya sampai peringkat kedua, ketiga, keempat, saya buat semua 6 peringkat.
Saya mula dapat hasil pertama pada bulan November baru ni. Lepas tu senggang 2 bulan dapat. 2 bulan dapat berakhir seminggu selepas raya. Jadi jumlah semua sekali dengan tanaman saya tadi tu, tanam lebih kurang 45,000 tu hasil dia 120,000 dapat. Tu dia kata lumayan. Datuk KP kata 5,000 sebulan tu, pada saya lebih lagi. Itu baru buahnya. Tak masuk anak lagi. Anak cukup lumayan. Sebab kalau kita tengok induk anak tu ada sampai 3-4 satu induk. Dia bayangkan kalau kata tanam 45,000, kita tolak tendang pun, kita ambil bersih 30,000 je. Kali dengan 120,000 pokok, kali RM2, dapat 200,000 lebih. Jadi saya pun yakin dan percaya pada Datuk KP yang dulu, Datuk Syahadan dulu, dia kata tanah 10 hektar dapat jadi juta orang. Sebab kita tanam 45,000 pun kita kira-kira pun setakat nak 300,000 dalam tangan. Dan sehingga hari ini, untuk tahun ini saja, pengeluaran dari sini telah mencapai 2.116 juta saja tahun ini daripada 3 jenis nenas utama, iaitu nenas Sarawak, nenas N36, nenas MD2 yang sekarang sedang diperkembangkan, dan juga nenas Moris tinggal sedikit lah sebenarnya. Jadi berlaku proses penukaran variety daripada nenas-nenas yang tradisional kepada nenas komersial, iaitu nenas MD2 lah. Kejayaan program komuniti penanaman nanas MD2 di Bukit Kecil mampu menjadikan matlamat LPNM untuk meningkatkan keluasan tanaman nanas di seluruh negara daripada 16,650 hektar ketika ini kepada 20,000 hektar. Usaha ini akan direalisasikan dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12 mulai tahun ini hingga 2025. Pertambahan kawasan tanaman adalah untuk menampung trend permintaan tinggi pelbagai premium MD2 bukan sahaja untuk pasaran ekspor, malahan permintaan besar pembeli di dalam negara. Pada masa yang sama, LPNM juga berusaha untuk meningkatkan jumlah pengeluaran nanas di ladang sedia ada daripada 15% kepada 50% bagi memaksimumkan keuntungan. Sebagai sumber kekayaan baru, pertanian nanas MD2 mempunyai kelebihan tersendiri kerana ia tidak bermusim dan dapat dituai sepanjang tahun. Selain itu, tempoh pengeluaran hasil yang lebih cepat bagi nanas memberikan pulangan yang lebih baik kepada pengusaha. Saya memperolehi geran penyelidikan untuk mengenal pasti kandungan bromelin di dalam buah nanas. Hasil kajian yang kami jalankan mendapati bahawa kebanyakan buah nanas komersial di Malaysia memang mengandungi kandungan bromelin yang mencukupi untuk penggunaan penjagaan kesihatan harian. Kajian yang kita buat dahulu, kita tengok indeks buah nanas daripada indeks 1 sampai ranum. Jadi kita dapati buah antara indeks 3 dan 4 adalah di mana bila masa buah itu mempunyai banyak bromelin. So it just nice lah, buah yang sedap dimakan, at the same time buah tu ada kandungan bromelin yang lebih banyak untuk penggunaan. Bromelin merupakan satu enzim yang terdapat dalam jus dan batang nanas. Telah digunakan secara perubatan sejak zaman purba untuk membantu mengurangkan keradangan, mengurangkan gejala alahan, mencairkan darah yang beku dan juga meningkatkan penyerapan antibiotik. Selain itu juga, nanas juga penuh dengan serat yang baik untuk membantu penghadaman, vitamin C untuk meningkatkan sistem imun badan. Oleh itu, tidak mustahil jika buah nanas semakin mendapat tempat di kalangan pengguna dengan pengeluaran tahunan nanas negara adalah sekitar 400,000 tan metrik dengan nilai RM500 juta setahun. Secara saintifiknya, apa yang kita lihat apabila jus nanas yang mengandungi bromelin tadi bercampur dengan fitokimia daripada herba,
berlaku satu sinergi dalam aktiviti bahan tersebut yang mana kebanyakannya campuran antara bromelain dan fitokimia herba akan menjadikan bromelain itu lebih aktif. Dan apabila dia lebih aktif, kesannya terhadap badan kita adalah lebih baik. Okey, pada masa yang sama, campuran antara jus nanas dan juga fitokimia herba ni akan menjadikan bahan aktif bromelain tadi tahan suhu panas. So dia masih aktif walaupun berada dalam suhu yang melebihi 40 darjah Celsius. Projek ini merupakan salah satu inisiatif pihak LPNM untuk menghasilkan produk hiliran berasaskan nanas yang boleh dipasarkan ke peringkat antarabangsa. Usaha LPNM ini sebenarnya telah bermula sejak tahun 2008 lagi. Sehubungan dengan itu, projek pemprosesan semburan kering yang dihasilkan dari jus nanas diusahakan juga bersama syarikat Naturemedic Laboratories Sdn Bhd yang berpangkalan di kawasan perindustrian Cendering, Terengganu. Hari ini, terdapat pelbagai produk komersial yang dihasilkan menggunakan buah-buahan dan herba tempatan yang dikatakan berkhasiat kepada pengguna, namun ia tidak disertakan dengan kajian saintifik yang boleh dipercayai. Ini berlainan dengan produk yang dihasilkan oleh Naturemedics dengan kerjasama dari pihak LPNM dan UMT. Alura dan Endura adalah produk hiliran berasaskan nanas yang pertama di dunia, mempunyai sandaran kajian saintifik dan boleh dikelaskan sebagai minuman botani kesihatan bernilai tinggi. Bagi menghasilkan produk ini, buah nanas segar yang berkualiti tinggi akan dibersihkan dan dibasuhkan sebelum ia dipotong untuk dimasukkan ke dalam mesin pengisar untuk mendapatkan jus nanas. Nanas mengandungi banyak kandungan nutraceutical termasuk enzim bromelain, vitamin C, polifenol dan mineral. Bromelain dikenal pasti sebagai ejen anti keradangan yang berkesan untuk menghilangkan kesal lebam dan membunuh kanser sel melalui amalan pemakanan atau pendedahan secara langsung kepada sel kulit. Struktur gabungan bromelain dan polifenol dari tumbuh-tumbuhan dan herba diketahui dapat meningkatkan aktiviti biologi dan ketahanan rintangan haba sehingga julat suhu 85 Celsius. Produk yang dihasilkan ini memberikan khasiat yang berbeza kepada pengguna lelaki dan wanita. Formula minuman ini dibuat dengan bantuan pakar herba yang mana jus nanas herba untuk pengguna lelaki ditambah dengan tongkat ali, serai, misai kucing dan temulawak. Manakala untuk pengguna wanita, jus nanas herba ini dicampurkan dengan kayu serapat, manja kani dan buah pinang yang sangat sesuai untuk wanita. Sekarang ni apa yang berlaku, ini adalah dinamakan proses pengekstrakan menggunakan suhu. Okey, apa yang berlaku sekarang ni adalah bahan kimia, bahan fitokimia di dalam herba tadi akan keluar masuk ke dalam air. Jadi semua bahan kimia yang kita perlukan tu akan berada di dalam air lah. Jadi nanti apabila dah mendidih, air bahan herba yang kita masukkan tadi kita akan buang. Dan hasil ekstraknya akan kita campurkan dengan jus buah-buah. Ekstrak herba yang telah dihasilkan akan ditapis sebelum ia dicampurkan dengan jus nanas dan melalui proses semburan kering untuk menghasilkan serbuk minuman jus nanas herba botanik yang berkualiti. Hasil serbuk minuman botani kesihatan bernilai tinggi telah dapat dihasilkan dengan jayanya dan ia juga telah berada di pasaran tempatan.
Tanah Abang, Mersing, Johor. Projek Kluster Nanas Lestari atau KENAL adalah model terbaik projek nanas untuk membantu golongan B40 terlibat dalam bidang pertanian. Tanaman nanas dijadikan pilihan kerana kebanyakan kawasan pertanian di negeri Johor sangat sesuai untuk tanaman ini. Maka, idea untuk memajukan golongan B40 dengan tanaman nanas adalah gabungan yang paling ideal. Konsep KENAL ni, kita di Lembaga Nanas, kita sentiasa berfikir bagaimana kita melibatkan orang muda terlibat dalam industri nanas. So, kita telah mendapat satu idea di mana kita akan melibatkan, kita dapat tanah daripada YPJ, kita sewa daripada YPJ dan kita melibatkan komuniti setempat, iaitu di sini di Felda Nita, di mana kita melibatkan anak peneroka Felda supaya mereka tetap duduk di Felda tapi dapat mengusahakan dapat pendapatan daripada pekerjaan mereka. So, kita jemput dia untuk terlibat dalam penanaman nanas di projek KENAL Mersing. Nanas MD2 merupakan nanas yang mendapat permintaan tinggi di Malaysia dan seluruh dunia buat masa kini. Pengusaha tanaman nanas boleh menjana pendapatan sekitar RM125,000 bagi setiap hektar dan jumlah ini mengatasi keuntungan tanaman kelapa sawit. Justeru, tanaman nanas MD2 dilihat sebagai sumber kekayaan baru selain memastikan jaminan makanan sentiasa ada walaupun ketika pandemik melanda. Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM) mensasarkan jumlah ekspor produk nanas pada tahun 2020 adalah sekitar 450 juta. Justeru, projek KENAL yang diperkenalkan ini akan mampu merealisasikan sasaran LPNM bagi tahun 2020 selari dengan status nanas yang dikategorikan sebagai sumber kekayaan baru di negara. Projek ini melibatkan beberapa agensi seperti Agrobank, KPF iaitu di bawah Johor Corporation, Unit Agro Pemuda Kementerian dan Lembaga Nanas lah. Di mana Agrobank memberi pembiayaan kepada peserta dan Kulim sebagai anchor company. Di sini Kulim sebagai anchor company di mana dia akan memberi khidmat nasihat dari segi teknikal kepada peserta dan Lembaga Nanas menyediakan tanah dan memberi benih kepada peserta untuk ditanamlah. Sejak projek ini mula dibangunkan, usaha yang ditunjukkan di kalangan peserta sangat memberangsangkan. Mereka sentiasa bersemangat untuk belajar dan mengetahui selok-belok bidang pengurusan dan penanaman nanas MD2. Manakala, komitmen yang diberikan oleh agensi yang terbabit sangat membantu semua peserta projek ini. Saya merupakan salah seorang peserta di projek Kluster Nanas Lestari di lokasi Tanah Abang ini. Saya rasa bertuah sebab bukan mudah untuk menjadi salah seorang peserta di sini. Sebab yang datang pun ramai dan peluang untuk menjadi salah seorang peserta di projek yang saya boleh katakan antara projek terbesar di bawah Lembaga Nanas, dan saya sangat beruntung dan saya sangat gembira untuk menjadi salah seorang peserta di sini. Projek KENAL dikategorikan sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan golongan B40 dan menjadikan mereka usahawan nanas pada masa akan datang. Sejak ia mula pada tahun 2018, projek KENAL telah mula membuahkan hasil. Sekitar Februari 2020, hasil tuaian pertama projek KENAL Tanah Abang sudah boleh dituai. 90% daripada hasil ladang ini akan dibeli terus oleh pihak Kulim Pineapple Farm, manakala baki 10% pula akan diberikan kepada penanam untuk mereka memasarkannya sendiri. Saya sebenarnya amat teruja sekali lah dapat bekerja bersama Kulim Pineapple Farm kerana syarikat ini telah berpengalaman lama dan kebanyakan hasil-hasil telah dieksport keluar negara. Jadi motif projek ini juga adalah untuk memasarkan buah-buah premium ni bukan ke lokal tapi ke luar negara.
supaya mendapat pulangan yang lebih tinggi. Saya harap program ni dapat mengeluarkan saya daripada kelompok B40, mungkin pergi ke M40 ke. Saya dah bersyukur sangatlah dapat keluar daripada kelompok B40. Jadi mungkin sampailah saranan kerajaan keluar daripada kelompok B40, dan saya harap program ni dapat diteruskan untuk membantu semua golongan B40. Kejayaan projek Kenal Tanah Abang menunjukkan peranan yang diterajui oleh LPNM serta agensi dan pihak swasta terlibat mampu mengubah senario tanaman nanas negara dan seterusnya kehidupan peserta yang terdiri daripada golongan B40. Selain itu juga, ia memastikan krisis makanan tidak berlaku kerana jaminan makanan di dalam negara kekal tersedia.